letter of demand law of practice Rafiq ni kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Notis tuntutan berhubung kenyataan berbaur fitnah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui satu kenyataan di sebuah acara bernama Kongres Nasional PKR. Kami telah diarahkan oleh anak guam kami seperti berikut. Datuk Seri telah menyertai dan mengotai dan untuk memberikan ucapan di sebuah program yang bernama Kongres dan juga disiarkan di live Facebook yang mana dia melibatkan kenyataan pihak Datuk Seri yang berbau fitnah. Selepas ini dirujuk sebagai kenyataan berikut yang bertujuan untuk menjatuhkan dan atau merosakkan reputasi anak peguam kami. So screenshot disertakanlah. Patriotisme, racism, religious bigotry combined are the last refuge of the scoundrels. Bila hilang kuasa, bila dicabar, bila takut dengan serangan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri. Kamu kaya berbilion-bilion, cukai tak mahu bayar. Bawa lari keluar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri. Apa? Saya mau jadi bengong biarkan ini dan kutip cukai kepada rakyat. Saya akan kutip cukai daripada rakyat, tapi saya takkan lepaskan toke-toke yang maha kaya dari membayar cukai. Oh, ini saya ikut style Datuk Seri Anwar lah. Kenyataan dilakukan oleh Datuk Seri ini telah dilaporkan oleh pelbagai media. Klip video rakaman kenyataan tersebut juga telah disebarkan secara meluas dalam semua platform salinan dia. Tuntutan. Kandungan kenyataan tersebut telah menyeluruh dan atau secara kerjasama bersama dan atau berasingan adalah merujuk kepada dan atau difahamkan untuk merujuk kepada anak kami dan dalam makna yang biasa dan lazim bermaksud adalah difahamkan seperti berikut. Bahawa kenyataan ini 20 tahun 22 bulan tidak lain tidak bukan merujuk pada anak guam kami kerana hanya anak guam kami saja yang memerintah selama itu. Bahawa anak guam kami hanya membincangkan mengenai rakyat hanya setelah hilang kuasa. Bahawa anak guam kami membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarga. Bahawa anak guam kami memberikan layanan khas atau mengutamakan atau dan mengumpul individu berpangkat tinggi. Bahawa anak guam kami mengumpulkan individu yang berpangkat tinggi, berpengaruh serta berharta untuk menghasut dan memengeri kaum Melayu. Bahawa anak guam kami tidak menjalankan tugas yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri keempat atau ketujuh. Bahawa anak guam kami adalah individu yang mengalakkan perpecahan melalui rasism. True. Bahawa anak guam kami adalah individu jahat sepanjang pemerintahan dengan dipanggil scoundrel yang bermaksud banjingan atau orang jahat. Sebenarnya bukan. Apalah. Orang yang menyeleweng sebenarnya maksud itu. Bahawa anak kami adalah individu yang benci mereka yang tidak mempunyai kepercayaan atau agama yang sama dengan istilah religious bigotry. Bahawa anak kami telah menyalahkan guna kuasa dan merompak melalui kenyataan takut dengan serangan SPRM tersebut. Bahawasanya anak guam kami telah mengelak dan tidak pernah membayar cukai dan anak guam kami telah membawa keluar duit-duit keluar negara dengan secara salah. Kesemua kenyataan ini adalah tidak benar. Jadi anak guam kami dengan memandang serius kenyataan serta kenyataan ini mengambil kira kedudukan Datuk Seri ke-10 dan berkenaan SPMX, maka dengan ini dinafikan kesemuanya berkenaan dengan damages. Datuk Seri akan serta mendapat perhatian media, bla bla bla, sila ambil perhatian. Datuk Seri lah serta-merta menarik semua kenyataan tersebut dan membuat permohonan secara bertulis kepada anak guam kami tanpa syarat dan syarat terbuka, termasuk aku janji tidak akan sama sekali membuat kenyataan yang sama. Reputasi, integritas dan permohonan maaf hendaklah bertakluk kepada kepuasan dan dipersetujui oleh anak guam kami dalam tempoh 7 hari daripada notis ini. Dan Datuk Seri hendaklah mengadakan satu sidang media, permohonan maaf dan aku janji kepada agama kami untuk menyatakan memberi aku janji tersebut. Baik, tak boleh nak kata itu sebagai fitnah. Itu adalah fair comment. Antaranya, membincangkan hak rakyat hanya setelah hilang kuasa. Hak anak guam, membolot harta untuk anak-anak dan keluarga. Baik, kenapa saya kata benda ini akan makan diri Tun Mahathir, tuan-tuan? Sewaktu berada di dalam mahkamah bagi mempertahankan diri nanti, adalah membuktikan dakwaan-dakwaan tersebut je. Bahawa dia telah mengkayakan anak-anak dia. Buktikanlah. Betul ke anak-anak dia kaya sewaktu pemerintahan dia? Kan? Bila dibawa ke mahkamah, kalau cerita kat luar ni, dia sembang kat luar lah. Macam Sanusi, Menteri Besar Kedah lah. Dia sembang kat luar, sembang kat TikTok boleh lah bang. Tapi kalau sembang kat dalam parlimen, cerita lain. Parlimen pula. Dalam mahkamah, cerita je yang lain. Okey, dalam mahkamah, bukti akan dikeluarkan. Kerana tak boleh nak menipu dalam mahkamah. So, pada waktu itu, persoalan-persoalan ini akan dibangkitkan. Now, adakah anak-anak dan juga kroni-kroni Tun Mahathir ni akan membenarkan perkara tersebut? Kerana once didedahkan, dia akan efek not only Mahathir, tetapi juga kepada kroni-kroninya. Pada tahun BMF tahun 1983, skandal BMF 1983, sehingga menyebabkan kematian antaranya adalah Jalil Ibrahim, seorang accountant pada waktu itu. Nah, pendedahan ini dilakukan pada tahun 2017. Baik, tajuk pendedahan ini adalah Tun M perlu jawab pendedahan CIA dalam skandal BMF, Veteran UMNO. Baik, kita akan tengok video ini. Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat CIA mendakwa wujud bukti pembibitan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam skandal Bank Bumi Putra atau Bumi Putra
Putra Malaysia Finance Limited BMF semasa pentadbirannya. Skandal era 80-an itu menyebabkan $1 bilion Amerika atau ketika itu 2.29 bilion ringgit lesap. Pendedahan dibuat Badan Risikan itu melalui 13 juta dokumen yang telah diklasifikasi semula baru-baru ini. Menurut Portal Berita Bebas ASEAN Correspondent, Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu terbalik dengan skandal itu yang membabitkan pelbagai operasi meragukan bank milik kerajaan itu, terutama membabitkan anak syarikatnya di Hong Kong. Portal itu memetik intipati laporan 9 muka surat CIA bertajuk The Bank Bumiputra Scandal, More Trouble Ahead for Malaysia's Mahathir yang dikeluarkan pada 5 Mac 1985. Ketika itu, Badan Risik itu mendakwa wujud bukti yang kukuh menunjukkan skandal perbankan itu telah berlarutan ke pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Ini kerana Bank Bumiputra yang dimiliki kerajaan turut berada di bawah pemantauan Kementerian Kewangan dan Bank Negara dan tiada keputusan penting boleh dibuat tanpa pengetahuan dua pihak ini. Laporan CIA turut mendakwa adalah mustahil kerajaan tidak mengetahui bank berkenaan telah meningkatkan had pinjaman bagi operasi luar negaranya bagi membolehkan dana disalurkan ke Hong Kong. Ketika itu, Bank Bumiputra dan anak syarikatnya di Hong Kong didakwa telah mengeluarkan pinjaman bernilai berbilion ringgit kepada spekulator hartanah Hong Kong, termasuk The Carrion Investment Limited, Carrion Group. Laporan agensi itu turut menyentuh pembabitan ahli perniagaan Hong Kong, George Tan, yang dipercayai ada kaitan dengan Parti UMNO yang diterajui Tun Dr. Mahathir dan gabungan parti dominan dalam kerajaan ketika itu. CIA turut mendakwa ramai peniaga dan ahli perbankan percaya kerajaan telah menjadikan 6 individu sebagai kambing hitam dalam skandal ini untuk melindungi beberapa orang pegawai kanan kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu sebelum ini menafikan pembabitannya dalam skandal itu dengan alasan wang yang hilang semasa era 80-an adalah milik bank dan bukan milik negara. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, ingat tak BBMB dahulu? Bank terbesar di Asia. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, bank yang terbesar di Asia. Ingat tak iklan tu? Itu pun sekarang ni dah tak ada, tak wujud lagi, antaranya pada zaman Mahathir. Lepas tu, kalau siapa ingat skandal PKFZ, Port Kelang Free Zone, apa something, Port Kelang Free Zone macam tu, yang berlaku juga di mana kerajaan hilang 5 bilion ringgit pada zaman Tun Mahathir, tetapi tidak ada siapa yang didapati bersalah. Now, ini antara perkara-perkara yang boleh dibangkitkan di dalam mahkamah nanti, tuan-tuan. Pendedahan demi pendedahan yang berlaku, terutama nanti bila dokumen yang OSA Official Security Act telah digazetkan untuk supaya tidak dibawa OSA. Boleh ke Is? Dah Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Macam ni belum kita cerita IPP, Independent Power Producer. IPP tu apa Is? Itulah kata kau jadi walang on, kau jadi walang gone, kan? Walang on dan walang gone. Tapi IPP tak pernah nak baca. Apa itu IPP? Kita belum cerita lagi skandal juga Bakun. Kita cerita skandal Bakun Dam, empangan Bakun, PKFZ, Bank Bumiputra, BMF, termasuklah kejatuhan ekonomi 1997. Bagaimana Bank Bumiputra dijadikan sebagai forex center, nak main forex dekat Bank Bumiputra. Bank Negara Malaysia. Ini semua pendedahan ini ada. So, Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Anwar Ibrahim Menteri Keuangan. Nampak tak? Sekarang ini masa nak pergi tangkap. Ada yang masa nak pergi tangkap. Ada yang tengok video.